Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita semua diberi kekuatan untuk terus mengikuti program Generasi Al-Quran, yang mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke 199. Alhamdulillah, 199. Besok siri yang ke-200. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah menghampiri 2/3 daripada Al-Quran. Kita dah menghampiri 2/3 Al-Quran dah. Kerana pada siri yang ke-201 nanti kita dah jadi 2/3 Al-Quran kita selesai baca, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni dah pukul 9.41. Marilah terus kita mulakan program kita pada malam ni dengan sama-sama lagi kita membuka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke-199 malam ini, iaitu 9 Februari 2022, hari Ahad, patutnya seperti mana yang saya umumkan malam kemarin, tetamu kita adalah Ustaz Haji Muhammad Sani bin Haji Ahmad. Tetapi tuan-tuan supaya dimaklumkan, Ustaz minta keuzuran kerana Ustaz masih lagi belum selesai urusan kerjanya di Baling. Dia berada di Baling hari ini tapi tak sempat balik urusan kerjanya. Jadi dia minta keuzuran. Tuan-tuan, alhamdulillah kita dah ada penggantinya, pengganti bidan terjun. Kerana saya baru kontak pengganti ni baru lepas maghrib tadi di sembahyang di Surau Taman Jawijaya, jumpa minta ustaz kita untuk menggantikan. Jadi biasalah tuan-tuan dan puan-puan, program kita ni kadang-kadang ada hari yang kita set untuk dia. Jadi tetamu kita ada arahan ni pertama. Jadi biasanya orang-orang ataupun imam-imam ataupun ustaz dekat Surau Taman Jawijaya kami akan standby. Tetapi hari ni standby memang last minute sungguh. Sampai lepas waktu maghrib tadi baru jumpa kita punya ustaz untuk minta ustaz apa jadi khalifah. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk tetamu kita pada malam ni tak kita bukan imam pertama surau Taman Jawijaya kami, iaitu Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar bin Zahidan. Dah pun ada bersama kita. Terima kasih kepada Ustaz kerana sanggup jadi bidan terjun pada malam ini untuk menjadi khalifah dalam program Surau Taman Jawijaya. Kebetulan pada malam ni pun Ustaz tak ada kelas, patutnya Ustaz setiap malam selalu ada kelas dengan dirinya. Tapi malam ni alhamdulillah yang dapat jadi dua. Alhamdulillah banyak saya cuba kontak tadi untuk ganti ni, tapi malangnya masing-masing ada urusan yang tak boleh dielakkan. Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz yang sudi menjadi khalifah kita pada malam ni, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus istiqamah mengikuti program ini.
walaupun pada ketika ni kita sedang dalam cuti sekolah. Jadi kita tahu di sekolah ni ramai orang bergerak merata. Ada macam-macam lah berjalan merata. Pergi ke kawan Taman Jaya Queen sendiri pun ada di Serabah, di Sarawak lah. Jalan semua. Dulu lama sangat dah tak boleh bergerak. Sekarang ni pakat keluar pergi melancong, pergi rumah adik-beradik dan sebagainya. Jadi ramai yang tak boleh sertai. Jadi tapi tuan-tuan terus kekal. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya umumkan kita punya khalifah ataupun guru kita pada malam ni adalah Imam Surah Taman Jaya kami, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Khairul Anwar bin Syahidan. Dah pun ada bersama kita. Jadi insya-Allah kita, oleh kerana Ustaz memanglah biasa sangatlah dengan program ni, jadi kita tak perlu terangkan ni. Jadi kita akan teruskan program kita pada malam ni, siri yang ke-199 ni dengan membaca Al-Quran. Lagi 2 muka surat, iaitu menyambung surah Al-Ankabut yang kita baca semalam sampai ayat 23. Jadi malam ni kita akan sambung lagi ayat 24 sampai 38 di muka surat 399 sampai muka surat 400, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang tak ada pegang Al-Quran boleh tengok pada skrin. Saya akan tayangkan ayat yang berkenaan untuk kita ikut membaca bersama-sama Ustaz. Jadi Ustaz akan memperdengarkan bacaan, kita akan ikut masing-masing di rumah. Selepas selesai Ustaz baca ayat-ayat yang berkenaan, saya akan bacakan terjemahan dia. InsyaAllah saya akan bacakan terjemahan ayat 24 sampai 38 supaya memberi ruang kepada Ustaz untuk bersedia untuk slot yang seterusnya, itu slot kulten kita untuk memberikan tazkirah. Jadi ada sempatlah sekejap Ustaz mengambil nafas lega kerana kita baca 2 muka surat terjemahan kepada ayat yang berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah bersedia, jadi saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar bin Syahidan untuk melaksanakan program kita surah Jenasi Al-Quran Surah Taman Jaya siri yang ke-199. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Dan dengan izin Allah Ta'ala kita dapat jumpa pada malam ni dan kita dapat meneruskan program Jenasi Al-Quran Taman Jaya. InsyaAllah kita akan teruskan dengan bacaan Al-Quran. Kalau tuan-tuan semua dah bersedia, insyaAllah kita akan sama-sama baca surat 399 dan muka surat 400 ayat 24 hingga 38 surah Al-Ankabut insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها
ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam ni kita dah dapat lagi membaca lagi 2 muka surah Al-Quran. Pada malam ni kita juga dapat baca surah Al-Ankabut ayat 24 sampai 38. Alhamdulillah kita dapat juga baca Al-Quran mengikut imam ataupun mengikut khalifah kita. Di mana khalifah kita pada malam ni adalah Al-Fadhil Ustaz Haji Khairul Anwar bin Syahidan. Dah memperdengarkan bacaan dengan tartil yang kita dapat ikut bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah seterusnya saya akan bacakan terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi. Semoga dengan kita sama-sama dapat mendengar terjemahannya, maka semoga kita dapat faham apa yang Allah perintahkan ataupun apa yang Allah firmankan kepada kita yang kita baca sentiasa, insya-Allah. Jadi semoga dengan kepahaman tersebut akan meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah SWT sehingga kita mampu menjadi hamba-Nya. Kita mampu menjadi hamba-Nya yang baik, insya-Allah, yang mana yang Allah akan sayang, insya-Allah. Semoga Allah redha terhadap apa yang kita lakukan. InsyaAllah terjemahan muka surat 399. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam.
Maka tidak ada jawapan kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya daripada api. Sesungguhnya demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang beriman. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebahagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Sama sekali tidak ada penolong bagimu. Maka Nabi Lut alaihissalam membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kenabian kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Lalu kami jadikan kenabian itu serta kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun daripada umat-umat sebelum kamu. Adakah layak kamu mendatangi lelaki, menyamun dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawapan kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang membuat kerosakan itu. Dan ketika utusan kami, para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengatakan sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk kota Sodom. Ini dengan penduduknya sesungguhnya orang-orang yang zalim. Sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini kerana penduduknya sesungguhnya orang-orang yang zalim. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Dan ketika para utusan kami para malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam, dia bersedih hati dengan kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan para utusan berkata, janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu kecuali isterimu. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini kerana membuat perkara yang fasik, dan sesungguhnya telah kami tinggalkan satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Nabi Shu'aib alaihissalam. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala dan hari akhirat, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi membuat kerosakan. Mereka mendustakannya Shu'aib dan mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka sendiri. Dan ingatlah kaum Ad dengan Samud dan Samud. Sesungguhnya telah nyata bagi kamu kehancuran daripada bekas-bekas tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan perbuatan buruk mereka dirasakan indah sehingga menghalang mereka ke jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan jauh. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, benarlah firman Allah yang Maha Agung. Demikianlah terjemahan kepada ayat surah Al-Ankabut 24 sampai 38, di mana dalam terjemahan tadi kita dapat sama-sama dengar kisah-kisah lagi, tambahan-tambahan lagi kisah-kisah yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan dia punya umat dia. Begitu juga kisah Nabi Lut dan umatnya. Begitu juga dengan akhir sekali di dalam ayat tadi adalah mengenai Nabi Shu'aib dan juga
penduduk tempat tinggal dia. Jadi bagaimana mereka nabi-nabi berdakwah serta bagaimana sambutan penduduk setempat terhadap dakwah yang disampaikan sehingga ramai yang tidak beriman yang menyebabkan mereka ditimpa bencana yang dihantarkan oleh Allah SWT kepada mereka yang mereka tidak mampu lagi lari daripadanya, yang kita takuti berlaku kepada kita. Jadi kejadian-kejadian yang berlaku bala dan juga perbuatan-perbuatan orang dahulu yang mengingkari Rasul, haruslah kita menjadikan teladan supaya kita tidak mengulangi perkara-perkara yang sama. Kita alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, walaupun kita tak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi alhamdulillah umat Nabi Muhammad pada bilangan yang menjadi yang beriman kepada Rasul dan juga kepada Allah SWT ramai di seluruh pelosok dunia. Jadi sebab itulah Nabi merupakan Nabi akhir zaman dan merupakan mempunyai umat yang begitu ramai di seluruh dunia. Tetapi walaupun dalam keadaan ramai yang kita bimbangkan, sejauh manakah keimanan kita, adakah setipis kulit bawang orang kata. Jadi kerana ada dalam hadis yang katakan umat akhir zaman ni macam buih-buih di lautan. Jadi senang dibawa ditiup angin atau ombak di mata ke tempat ke pantai dan pecah macam tu saja. Jadi kita takut dengan perkara-perkara itu walaupun kita kata beriman, tetapi kadang-kadang kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Allah kita ada ciri-ciri seperti mana yang dilakukan oleh umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu seperti yang berlaku pada Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Lut dan juga Syuaib tadi. Ini yang kita khawatiri. Jadi kita dengan kepahaman kita terhadap kita dengar tadi, harap kita jadikannya sebagai teladan dan sepadan supaya kita tidak mengikut apa godaan syaitan seperti mereka, mana mereka tergoda dengan hasutan syaitan. Jadi wallahu a'lam, saya rasa Ustaz pun dah lega dengan boleh menarik nafas dah kerana baca Al-Quran tadi. Jadi sekarang ni kita masuk ke slot konten kita, iaitu kuliah 10 jam 10 kita, iaitu kuliah secara bidang terjun. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, imam kami, iaitu Ustaz Haji Khairul Anwar bin Syahidan untuk meneruskan program kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, silakan Ustaz untuk menyampaikan tazkirah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Ibrahim. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dipertemukan pada malam ini. InsyaAllah saya cuba apa yang saya mampu untuk malam ni sebagai pengisian untuk kita bersama ya. Itulah apa yang saya sebenarnya tertarik juga. Saya tertarik dengan apa ni mukadimah yang Cik Ibrahim sebut yang berkaitan dengan Al-Quran yang kita baca. Al-Quran kita baca pada malam ini adalah dalam surah Al-Ankabut ayat 34, ayat 24 hingga 38. Dalam ayat ini dia ada sebut tentang apa ni golongan-golongan homoseksual ya. Golongan homoseksual yang dilaknat oleh Allah SWT, yang Allah Ta'ala utuskan Nabi Lut kepada mereka, tapi mereka ni ingkar dan keingkaran mereka itu sangat menjijikkan kerana apa ni mereka ni apa bertentangan dengan apa sunnah yang sebenarnya ya. Sunnah yang sebenarnya manusia dijadikan berpasang-pasangan lelaki dan perempuan. Jadi Allah menciptakan manusia ni berbeza jantina supaya untuk memakmurkan lagi dunia ini dengan cara yang betul. Tetapi kaum Nabi Lut ni satu bangsa yang sangat menjijikkan kerana mereka melanggar sunnah yang sebenarnya. Walaupun Allah menjadikan manusia ni berpasang-pasangan lelaki dan perempuan, tapi mereka ni kecenderungan mereka ni sangat menjijikkan.
mereka cenderung kepada jenis sama jenis. Saya maksudkan apa yang saya tarik dengan isu yang apa yang kita baca pada malam ini, yang Cik Rahim pun ada sebut dalam terjemahan surah tadi ni, sebenarnya kan isu homoseksual ni, ini saya sebut ni bukan isu yang saya nak bincangkan. Ni sekadar orang kata apa, mukadimah saja ya. Sebab saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun orang kata apa, mengambil berat juga kan, mengambil tahu juga orang kata apa, take serious kan. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dan perempuan juga ambil serius dengan isu homoseksual ni. Saya nak sebutkan kat sini, sebenarnya kan isu seksual ni kan dia ada satu isu yang sangat orang kata apa, kita tak sangka sebenarnya kan. Benda ni kan dia berlaku di kalangan siapa-siapa saja tanpa kita sangka. Jadi saya nak maksudkan sini ialah isu ni sebenarnya isu yang sangat menjijikkan dan kita kena sentiasa berhati-hati. Kita kena perhatikan di kalangan anak-anak kita, yang lelaki sama lelaki ni kena tengok, yang perempuan dengan perempuan, yang lesbian apa semua ni kita kena tengok. Isu ni sebenarnya kan memang disebut dan sebenarnya kan, dan saya pun yakin tuan-tuan dan perempuan pun banyak info-info dan mengikut tuan-tuan dan perempuan mengikuti perkembangan semasa yang adanya golongan macam ni kan. Maknanya kita sama-sama kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua khususnya anak-anak kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Kita kena kita kena sentiasa alert sebenarnya kan. Kita jangan sangka di kalangan kita ni macam cool aja, macam tak ada apa-apa aja. Maknanya kita kena hati-hati juga kan. Kita tak tahu kan. Sebab kita bimbang kan. Kita bimbang isu ni kadang-kadang orang ambil bukan kita ambil ringan. Kadang-kadang macam kita tak perasan kan. Kadang-kadang benda tu kadang-kadang ni ada di sini kita kan. Itu yang saya nak mukadimah saya lah ya. Berkaitan dengan kebetulan yang saya nak sebut itu pun berkaitan dengan apa yang kita baca pada malam ni kan. Baik ya, saya sebenarnya kan malam ni saya nak sebutkan berkaitan dengan ada satu hadis dan saya akan bawa, dan hadis ni dia tak ada kaitan pun dengan dengan dalam ayat Quran kita baca tadi ya. Saya nak bawa satu hadis, mudah-mudahan hadis yang kita baca ni dan saya ketengahkan, mudah-mudahan ianya menjadi rendungan kepada kita lah ya. Jadi rendungan, menjadi peringatan, akan menjadi panduan kepada bersama insya-Allah ya. Saya akan baca satu hadis, kemudian saya akan bacakan. Sebenarnya hadis ni dibincang banyak benda dan saya sentuh ada 2-3 perkara je tentang hadis ni kan. Dan perkara yang kedua saya nak bawa ialah saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan pada malam ni sebagai pengisian kita bersama dalam majlis kita yang istimewa, yang diberkati Allah Ta'ala ini. Kita harapkan saya akan bawakan beberapa hadis dan juga beberapa potong ayat Quran. Juga dengan harapannya mudah-mudahan perkongsian tentang hadis-hadis yang saya bawa ni dan juga beberapa potong ayat Quran yang saya baca ni, mudah-mudahan dianya akan menjadi panduan kepada kita ya. Ayat Quran, hadis itu akan menjadi renungan kepada kita, menjadi panduan, renungan dan juga peringatan ya. Baik, hadis yang saya nak baca di sini, yang ada hadis yang utama yang saya nak baca di sini ialah tajuk dia keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis ni tajuk dia ialah saya ambil daripada kitab Syarah Hadis 40 Khalil Ibrahim Mulia Khadir. Jadi dalam ni kan, ini rupanya hadis yang terakhir dalam kitab ni ya. Ada 42 buah hadis. Saya rasa dalam hadisnya ni pun saya rasa tuan-tuan dan perempuan ada setengah hadis-hadisnya tu kita dah jumpa kan, kita dah berjumpa, dan hadis ini pun barangkali kita pun dah jumpa kan. Kita dah jumpa. So saya kata kalau kita dah jumpa pun mudah-mudahan apa yang saya ketengahkan pada malam ini akan menjadi renungan kepada kita semua insya-Allah. Sekejap. Okey ya. Hadisnya berbunyi an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibnal adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibnal adam law balagat dhunubuka
anna nas-sama thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibnal adam innaka law ataitani bi qurabul ard khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la utaituka bi qurabiha maghfirah. Itu mata hadis ya, itu mata hadis tu. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya anak Adam, sesungguhnya engkau apabila berdoa kepadaku dan mengharap dariku, aku mengampunkanmu dosa-dosamu dan tidaklah aku peduli. Ya anak Adam, jika dosa-dosamu mencapai awan-awan di langit, kemudian engkau memohon keampunan dariku, aku mengampunimu. Ya benar Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau datang berjumpa denganku tanpa mempersekutukanku dengan sesuatu, maka aku datang kepadamu dengan keampunan sepenuh bumi. Hadis ini diriwayat oleh At-Tirmizi. Katanya hadis ini hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih ni hampir-hampir kepada hadis sahih ya. Hadis sahih lah ya. Baik ya. Itu masuk hadis ni. Yang pertamanya, kalau macam hadis ni dikatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kalau hadis ni dikata Allah Taala berfirman, maksudnya hadis ini adalah hadis qudsi. Kalau hadis tu dikata qala Rasulullah sallallahu apa ni kaza, maksudnya itu hadis yang datang daripada Nabi kan. Tapi kalau kita qala Allah qala azza wa jalla, Allah Taala firman, jadi maknanya yang ini adalah hadis qudsi. Hadis tu dia datangnya daripada Allah Taala Kalau ada tuan-tuan nak tambah sikit nanti bolehlah ya. Itu maksudnya hadis ini adalah hadis qudsi ya. Okey. Baik ya. Sebenarnya kan hadis ni dibincang panjang. Ada banyak perkara dibincang dalam hadis ni. Saya nak fokuskan kepada ada 3 perkara aja. Atau 3 perkara ataupun beberapa perkara berkaitan dengan, sebenarnya dia menceritakan tentang Allah Taala, hadis ni menceritakan tentang keampunan Allah Taala yang sangat luas dan juga doa. Dia menceritakan sini tentang keampunan Allah Taala yang sangat luas dan juga doa Jadi bila kita sebut macam tu berkaitan dengan doa ini, saya sebut sini adalah maknanya kita ni memang sangat-sangat disuruh untuk banyak berdoa. Kita ni memang disuruh, memang kita ni memang sangat disuruh berdoa. Sehingga kan ada dikatakan orang yang tiap berdoa tu kan orang yang tak silap orang yang sombong orang yang sombong tak berdoa tu orang yang sombong. Tak silap saya Jadinya bila sebut tentang doa, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan doa. Ada beberapa perkara yang cerita tentang doa. Antaranya ialah adab-adab berdoa. Adab-adab berdoa kan. Kalau tuan-tuan masih ingat dulu kan, Profesor Dr. Ahmad Farhan dia sebut, dia kata apa, tentang doa kan. Doa ni kan adalah sesuatu yang macam eksklusif. Maknanya doa ni sesuatu yang eksklusif antara manusia dengan Tuhan kan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita baca doa dalam majlis-majlis ni, dia jadi macam adat, tapi dia tidak yang dalam yang saya faham daripada apa pandangan Profesor Dr. Profesor Ahmad Farhan tu, yang cerita bahawasanya sebenarnya kita ni macam berdoa dalam satu majlis tu dia sebagai satu adat saja kan. Walhal doa yang sebenarnya dia adalah satu yang sangat eksklusif, sangat istimewa, sangat khusus dan sangat peribadi dia kata kan. Maksudnya kita nak berdoa ni kita tidak boleh sambil lewa kan. Saya punya pandangan macam kita baca doa memang betul, kita boleh baca doa di majlis perkahwinan ke, kita baca doa dekat majlis-majlis pembukaan ke, sebagai kita minta rahmat Tetapi kan dia punya sentuhan penghayatan tu dia macam kurang fokus kan. Tak tahulah kalau tuan-tuan perempuan setuju dengan saya kan. Maksud saya ni macam kita kata, kalau contoh, saya bagi contoh tak tahulah kalau tuan-tuan dan perempuan nak setuju, tak apalah. Kalau tak setuju pun tak apa kan. Masing-masing ada pandangan sendiri kan. Contoh kita kata kalau macam majlis perkahwinan, kita kata
Kadang-kadang orang tu baru nak start makan kan. Tiba-tiba DJ akan macam okey, kita akan sama baca doa untuk pengantin kan. Jadi maknanya dia punya fokus, dia punya konsentrasi, dia punya kesungguhan tu pada saya dia sangat kurang sikit lah kan. Satu kita mungkin orang tu tengah makan tiba-tiba Al-Fatihah. Lepas tu kawan tu baca doa kan. Jadi dia punya konsentrasi, fokus dia tu dah apa kata orang terganggu kan, terganggu. Kan sekeliling tu, kadang kita tengok orang berjalan lalu lalang apa tu orang baca doa kan. Tiba-tiba orang berhenti je. Jadi begitulah, itu yang maksudkan. Pada saya kemungkinan kalau kita nak baca doa tu biarlah kita baca doa, baca sesungguh lah cerita dia. Kan. Tapi orang pun akan persoalan kita juga. Habis tu takkan kita nak buat majlis tak baca doa, kuranglah keberkatan dia. Ada juga betulnya. Tetapi pada saya sebab kalau kita tengok daripada apa yang dibincangkan oleh profesor tu, dia kata kadang kemungkinan sebab doa ni dia satu yang khusus kan, satu yang eksklusif. Maksud eksklusif tu sangat istimewa dan sangat peribadi. Jadi maknanya kita berdoa time tu kita dengan Allah Ta'ala saja. Kan? Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan setuju ke tak setuju ke, terserah lah kan. Orang kata sekurang-kurangnya bila kita buat baca doa tu, kita harapkan keberkatan yang betul. Kan? Kita harapkan keberkatan dalam suatu majlis tu kita baca doa kan. Tapi itulah sebenarnya kalau kita doa ni macam kita nak minta kan. Kita memang doa ni ialah kita permohonan. Jadi kalau kita permohonan ni macam sambil minta maaf cakap ya. Kalau tuan-tuan tengok macam Cina kan, Cina ni orang kata apa nak buat contoh Cina ni dia tu memang bukan Islam kata kan, dia kafir kan. Tak maksud saya contoh sini kan macam Cina pun kan. Kebetulan taman kita ni memang ramai Cina keliling kita ni kan. Kalau dia pun tahun baru tu kan sakit jiwa gitu kan. Terus hati depa aja depa nak macam tu macam mana kan, jiran kan. Dan depa pun memang tak kisah pun, jiran rasa tersinggung ke dengan apa dia buat, dia pun tak kisah pun. Dan saya nak sebut pasal Cina tadi ni kan, kita nak ceritanya, Cina ni kalau dia, orang kata apa macam, kita kata dia bersemayang lah. Baik lelaki perempuan seluar pendek, lepas tu ada macam sekali dulu, dia tengah pegang colok dia tu, dia tengok saya lalu, cikgu, mau pergi kerja ke? Dia tengah pegang colok tu. Tengah duk goyang-goyang depan, bukan untuk pekong dia pun kan. Kalau kita kata, dah lah, itu cerita dia. Dah, maknanya bukan kita nak samakan dengan Cina, kita tadi sedang berdoa tadi tu, dengan Cina tadi tu. Dah, bukan itu. Saya nak cerita sini, macam Cina tu, dia berdiri depan tok pekong dia tu, ada kotak dia tu kan, dia panggil atuk-atuk dia tu kan, kuning ke merah ke apa kan. Dia berdiri depan tu, pegang colok, tengah berasak-rasak tu, dia jumpa, dia nampak kita lalu kan. Ayo cikgu, mau pergi, mau keluar kan? Tangan goyang-goyang ni. Ini saya buat ni contoh lah ni. Cikgu mau pergi keluar kan? Okey. Bye-bye. Tengah pegang ni, dengan seluar pendeknya, dengan ini tengah pegang apa itu tu. Jadi dia begitu. Kan, Cina tu lantak mereka lah kan. Dia pun macam kata apa, dia pun punya apa, pahaman dia pun, agama dia pun bukannya agama, memang bukan agama yang bukan sebenar lah. Kan? Jadi begitu, Cina tu begitu. Dan saya bukanlah keterlaluan nak kata kita berdoa ni sampai tahap macam tu. Nanti tuan-tuan marah saya. Apalah orang nak baca doa pemarah lah. Apalah orang nak start dengan baca bismillah marah. Bukan begitu. Saya tak bermaksud macam tu. Itu saya kata. Kalau tuan-tuan bersetuju, tak apa. Tuan-tuan tak bersetuju, tak apa. Tetapi kalau kita tengok kadang-kadang kan dalam majlis-majlis tu, ada rasanya kalau saya kata kalau kita doa tu, kita doa lah jumpa pengantin tu. Acik doakan kamu berdua ni diberkati Allah Ta'ala, barakallah. Baca begitu je kan, pada saya lah kan. Tapi kalau kita nak buat juga tak ada masalah kan. Cuma betul saya kata kadang bila kita doa tu kalau depan mata kita, lalu depan mata bawa air lah, tumpah pula dah. Tengah baca doa tu depan mata kita, tumpah belaga kamu pula. Ni tengah baca doa ni, ya Allah berkatilah, jadilah seperti Zulaikha dan juga jadilah seperti Yusuf dah kan. Baca doa begitu kan. Jadi begitulah. Okey ya. Jadi saya kembali kepada apa yang ditulis dalam kitab ni. Dia kata antara ada doa mencari waktu-waktu yang mempunyai kelebihan. Doa kan. Dan hadis tadi tu dia nak suruh kita ni rahmat Allah Taala tu ialah keampunan Allah Taala. Jadi kalau keampunan Allah Taala tu nanti tuan-tuan akan tengok dalam seterusnya kan, dia akan kaitkan dengan doa. Minta ampun, keampunan Allah Taala tu maha luas dan kena minta ampun.
Dia dengan doa tu lah. Jadi doa ni dia kata di sini antara ada doa ni adalah kita cari waktu-waktu yang ada kelebihan dia kan. Mendahulukan wuduk dan bersolat, bertaubat, menghadap arah kiblat dan mengangkat kedua-dua tangan. Memulakan doa dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalat Alhamdulillahirabbil alamin. Tu sambung lagi lah. Apa ni macam-macam lah. Maknanya kita puji Allah Taala dulu. Itu antara adab ni kita puji Allah Taala dulu. Kemudian dan berselawat kepada Nabi. Kena. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanih. Maknanya kita puji Allah Taala tu ya. Tengok mana dia tu hebatnya. Apa ni Allah yang sangat hebat kita puji di situ. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi kita puji Nabi. Itu antara adab dia. Puji Allah Ta'ala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kan. Kemudian bersalawat pada pertengahannya dan berkata amin pada penutupnya. Last sekali siapa-siapa berdoa kan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah. Kita baca amin gitu kan. Itu seperti yang kita dah buat kan. Jadi maknanya kita mencari masa yang ada kelebihan dia kan. Masa kelebihan tu waktu malam. Kan. Lepas tu antara adab berdoa juga ialah jangan mengkhususkan doa untuk diri sendiri. Bahkan hendaklah mengumumkannya. Jadi maknanya kita doakan, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah aku. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Jangan kita pukul diri kita aja. Kita kena doa juga. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kita umumkan kepada orang lain juga kan. Jangan umum pada kita kan. Itu antara adab. Kemudian bersangka baik terhadap Allah SWT dan mengharapkan penerimaannya. Jadi makna kita berdoa tu kan, kita berdoa dengan penuh harapan. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan diperkenankan. Ya Allah ya Tuhanku, kau perkenankanlah. Kita yakin Allah Ta'ala perkenankan doa kita dan kita bersungguh-sungguh berdoa. Itu kadang-kadang tu boleh sampai dia berzuk tu kan, sampai menitiskan air mata. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta ampun sungguh-sungguh ni ya Allah, dosa yang besar, dosa yang kecil yang aku sengaja buat, yang aku tak sengaja buat, yang aku tahu, yang tak tahu kan. Kadang-kadang kita tak sangka apa benda kita buat tu rupanya dosa besar kita buat tu kan, tanpa kita ketahui. Itu tak kita kata, ya Allah ya Tuhanku, kau ampun dosa aku, dosa yang kecil atau yang besar yang aku tahu atau yang aku tak tahu, yang sengaja atau tak sengaja kan. Kemudian kita sampai itu kita dengan penuh harapan Allah menerima, memperkenalkan doa kita kan. Lepas tu kita merendahkan suara. Nanti orang akan tanya juga, betul macam mana kita pakai pembesar suara kan. Yang itu cerita lain lah kan. Dia apa kata orang, bukan kita, pandangan saya yang dia katakan kita mengeraskan suara ni, kita berdoa, ya Allah, kau perkenankanlah doa aku. Umpamanya macam tu agaknya tak boleh kan. Doa ni, ya Allah, kenapa? Ya Allah, bantulah aku. Kau pemudahkanlah usaha aku. Ya Allah, ya Allah. Tak sampai macam tu. Jadi kita ni berdoa minta. Kita minta permohonan. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah aku, ya Allah. Dengan mudah-mudahan dengan nada-nada macam tu boleh menyentuh hati kita kan. Kita minta istighfar, minta ampun, minta taubat kita. Allah buka pintu taubat kita. Allah terima taubat kita. Dan dia begitu. Okey. Jadi itu yang pertama. Dia sebenarnya hari ni dia bincang panjang lah. Jadi saya sebut satu ialah tentang ada doa tadi kan. Lepas tu kan saya pun ada dengar satu ceramah kalau tuan-tuan berkenal, Ustaz Wadi Anwar kan. Saya tak kenal secara pribadi dia. Saya selalu dengar macam kita lah. Kita sama-sama kita dengar dalam YouTube tu kan. Ustaz ni ceramah kan. Yang Ustaz Wadi Anwar ni kata, dia kata kita ni kan kadang-kadang berdoa, kita jangan melampau doa dia kan, jangan doa kita kan, jangan sangat melampau. Kita jangan melampau dalam doa kita. Maksud melampau di sini, saya ada sebut kat tuan-tuan sebelum ni kan. Kalau dah sebut sebagai pengulangan lah. Kalau dia kata tak ada pun, tak pernah dengar pun, mungkin satu benda info baru lah kan. Kalau banyak kali sebut ni apa banyak kali sebagai pengulangan, tak apa kan. Jadi Ustaz Wadi Anwar tu kata kita jangan melampau dengan doa kita. Maksud melampau ni kan, contoh. Saya pun ambil daripada saya tengok video tu lah. Dia kata, kalau kita berdoa, kita doa, ya Allah ya Tuhanku, murahkan rezeki aku. Mudah-mudahan aku dapat beli iPhone 5 Pro yang canggih tu. Mudah-mudahan dapat lah yang warna putih kan. Kurangnya minggu ni aku dapat. Sudah. Doa sambil macam tu. Ada ke orang doa macam tu? Tak tahulah.
Ada ke doa sampai macam tu? Habis tu orang cakap, saya nak doa ni. Dia contoh apa saya kata iPhone 5 tu yang Pro apa semua tu, itu kemungkinan. Orang kata apa apa iPhone 12 ke iPhone apa ke saya tahulah kan. Jadi orang kata mungkin contoh saya kata itu memang nampak sangat tak boleh kan. Tapi kalau macam benda lain kita doa, ya Allah ya Tuhanku, pemudahkan urusanku ya Allah. Ni aku nak buat temuduga ni, pemudahkanlah. Boleh tak macam tu? Kalau tak melampau sangat boleh lah aku lah. Kan kata aku nak temuduga ni ya Allah, aku ni dah gemuruh ni, bantulah ya Allah. Lagi aku lancar je. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agak macam tu budak lah kot lah. Kan ke macam mana orang kata melampau kan? Melampau tu kalau contoh iPhone 5 tu, iPhone 12 tu nampak sangat lah kan. Tapi kalau dalam kita hidup harian ni, kemungkinan kalau macam tu boleh kot. Kan. Macam tu kan. Kata agak kan. Oh aku nak kahwin dengan artis yang boleh ke ni? Segok betul. Dapat kahwin dengan dia boleh. Yang tu pun kurang tak boleh kan. Kan. Mana kata temukanlah jodoh aku ya Allah dengan yang terbaik untuk aku kan. Mungkin boleh macam tu kan. Dia kata jangan melampau dalam doa tu kan. Okey Baik, saya masuk benda lain Memohon ampun tidak kira besar mana dosa. Tu. Tadi hadis sebut tu kan dia kata. Jadi manusia ni sebenarnya kan dan perkara ni pun saya ada sebut kat dulu dalam sebelum saya sebut kan. Ada seorang sahabat tu tanya Nabi kan. Ni nak ceritanya, kita ni memang kena sentiasa minta ampun. Dan tu disebut tadi kan, rahmat Allah Ta'ala ni sangat luas, tapi kalau kita tak minta ampun, tak jadi juga. Kita kata apa, macam tu kan. Macam, apa ni, ada bonus ni. Bonus berlambak-lambak ni. Kalau kita beli diskaun 70%. Kalau beli, kita tak pergi pun kedai tu. Kan? Jadi, benda tu tak ada apa lah. Jadi maknanya Allah Ta'ala buka rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas untuk kita ni. Memang kita ni manusia ni kan. Sebenarnya saya nak cari satu tajuk tentang iman. Al-iman yazid wa yanqus. Iman tu meningkat dan menurun kan. Saya nak cari itu tapi saya rasa tak apalah panjang cerita dia punya tajuk tu kan. Kita ni manusia ni sebabnya memang ada masanya kita ni beriman kita kuat ni kan. Alhamdulillah. Allah akan beri ketenangan kita kan. Kita rasa macam hari tu sangat special. Kita rasa hari tu macam hari yang sangat berbunga-bunga. Kita rasa hari tu penuh ketenangan. Kita tak rasa serabut. Kita rasa macam okey kan. Itu kalau kita iman kita meningkat. Allah bagi rahmat macam tu kan. Kita rasa kan. Tapi bila kita berdepan dengan masalah Allah. Elok nak pergi kerja je kan. Kunci tertinggal pula ni. Nak cerita ni, nak pergi kerja, kunci tertinggal dalam rumah. Lepas tu kan pintu rumah dah terkunci dah. Pintu pagar tak buka lagi. Pintu yang auto ke apa tak buka lagi. Kita serendik tengah-tengah tu. Sudah. Lepas tu pula nak pergi ni kita estimate dah. Aku keluar pukul 6.45 ni, 7.30 boleh punch in dah kan. Ni 6.45 ni baru sedar kunci dalam rumah. Tu dia. Kunci dalam rumah baru sedar. Lepas tu, Allah, macam mana nak buat ni? Nak masuk dalam rumah, dah terkunci pintu. Nak keluar nak kereta, pintu pagar tak boleh buka. Tak ke mana juga. Time tu barulah. Serabut. Ya Allah, time ni lah dia jadinya. Time ni lah apa semua. Time tu hati kita pun dah undah gulana apa semua. Dia mula lah. Time ini lah dia nak terkuncinya. Time ni lah. Dengan pagi yang sejuk tu, kita dah berpeluh dah. Pergi korek pintu apa semua, bagi naik apa semua kan. Dah terbuka pula kan. Pup, jatuh pula. Dah rasa bila terbuka pintu, terjatuh pula. Ya Allah, dah 15 minit dah. Dia jam. Lepas tu pula saat lagi kan, okey dah. Ringkas kereta dapat buat keluar, start kereta, mau keluar. Tengok orang repair jalan dah, tengah jalan tu. Ya Allah, aku dah lambat, ada pula repair jalan tengah-tengah ni. Dia mula lah. Apa ni lah time ni nak rajin, nak tunjuk rajin. Mula. Dia mula tu. Dia mula start tu, saat lagi dia mula serabut. Tu saat lagi kacau lah. Saat lagi kalau tak sabar tu, depa ni lah macam-macam keluar lah, tipu keluar. Tu menurunlah kita punya tu. Lepas tu mula kita tak selesa kan. Jadi manusia ni begitu. Maksudnya manusia ni kan dia up and down. Dia up dengan down tu dia boleh jadi macam-macam hal. Kerana problem yang berlaku tu dia down. Kan? Itu satu.
Lepas tu dia nak up pun boleh ada macam-macam dia boleh up kan. Dia boleh up macam-macam dengan dia punya, adalah di sini disebut nanti saya akan sebut tuan-tuan. Jadi ceritanya manusia ni dia memang terdedah kepada melakukan kesilapan. Jadi kesilapan tu dia kesilapan dengan manusia. Jadi dia ni akan dikira berdosa kan. Dikira berdosa kan. Kita duk pupak tu berdosa tu kan. Cuba nak cerita yang manusia ni, contoh kita macam situasi tadi tu kan. Kita manusia ni kan, kita akan secara spontan ram. Tetapi kan kalau kita kuat kan, ni tiupan syaitan yang masuk dalam ni kan. Cuba kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi akhir ayat. Lepas kita baca 3 qul wallahu ahad, Allahu falaq, Allahu benas, kita baca dia insya-Allah pelan-pelan tu kan. Tapi kena baca bersungguh-sungguh. Jangan kita baca time tu. Tapi nak cerita ni perasaan manusia ni bila dia berdepan dengan benda tu kan, kita nak jadikan benda tu normal. Nak dapat tahap normal kita tu 100% tu memang mencabar lah. Kan? Kita tengah macam tu kan, problem tiba-tiba kita boleh cool aja. Allah, hebat lah. Dia sekurang-kurangnya dia akan turun. Kalau kita dapat kurangkan turun sampai 90 ke 80 ke, itu cantik lah kan. Takut-takut dia turun 40 tu. Dia 40 tu, siap lah. Dia macam-macam lah kan. Jadi cerita dia macam tu. Jadi bila manusia ni, bila macam tu, dia memang kena selalu minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya disebut sini, istighfar dalam Al-Quran. Tadi disebut tentang Allah itu, Allah Maha Pengampun dan disuruh kita minta ampun pada Allah Taala. Ayat Al-Quran yang menyebut tentang istighfar. Istighfar itu ialah kita minta ampun. Istighfar dalam Al-Quran banyak Dalam surah Al-Muzammil maksud dia, dan pintalah keampunan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan dia. Kalau tuan-tuan dan puan kaji nanti dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Surah ke berapa? Tak tahu saya pun tak tahu. Dalam surah Al-Muzammil Kemudian dalam surah lain dalam surah Hud ayat 3. Contoh boleh tulis dulu surah Hud ayat 3. Hendaklah kamu memohon keampunan dari Tuhan kamu dan kemudian bertaubat kepadanya. Minta ampun kepada Allah Taala dan kita bertaubat kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita kan. Kemudian pada ketika yang lain Allah Taala memuji orang yang beristighfar. Surah Ali Imran ayat 17. Orang-orang yang memohon keampunan di waktu dini hari. Dan mereka yang dan orang-orang yang memohon keampunan di waktu dini hari. Itu ayatnya surah Ali Imran ayat 17. Dan satu lagi ayat dalam surah Ali Imran juga ayat 135. Dan mereka yang apabila melakukan kekejian atau menzalimi diri mereka, keji ni buat fasad lah. Lalu mereka ingat akan Allah. Orang kata ni silap ni, dosa ni, dia teringat pada Allah Ta'ala dan memohon keampunan untuk dosa-dosa mereka, dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan apa yang mereka lakukan sedang mereka mengetahui. Surah Al-Imran kan ayat 135. Yang maknanya kalau orang yang macam tu Allah puji Allah puji. Dia tiba-tiba dia buat dosa, tak boleh ni silap ni. Ini kita dah buat kesilapan pada Allah Ta'ala ni, kita dah buat ni tak betul ni. Seorang dia sebut ni kita buat tak betul ni kan. Itu tu dia ingat pada Allah Ta'ala dan dia minta ampun. Astaghfirullahalazim. Apalah aku ni kan. Yang itu tu kira A lah A. Dan satu lagi surah An-Nasa'i ayat 110. Dan barang siapa melakukan kejahatan atau menzalimi dirinya kemudian mohon keampunan dari Allah, dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Orang-orang yang yang buat silap, lepas tu dia minta ampun, dia buat silap, menzalimi diri ni kan, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun kan. Bila dia istighfar, dia akan rasa tenang, silap ni kita akan kembali kepada Allah Ta'ala kan. Itu yang tuan-tuan boleh beritahu nanti Contohnya, jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari semalam. Kita harapkan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Dan kita harapkan hari-hari yang berlaku itu lebih baik daripada semalam. Pandangan saya, maksud di sini kan bukan contohnya hari ini kita dah 90%, esok kita naik 95%, esok kita naik 100% kan. Berarti 100% tu jadi berapa pula? Kan? Kemungkinan dia jadi macam tu, dan kemungkinan maksudnya hari kita ni turun naik.
katalah hari ni kita 70%. Besok kita punya iman tu 90%. Lepas tu hari berikutnya kerana persoalan-persoalan hidup yang sangat merumit kita kan, down ke 50 kan. Lepas tu kan, kita rasa silap ni, kita istighfar ni, naik balik 90%. Barangkali itu maksud dia. Maksudnya kita cuba jadikan hari ini lebih baik pada hari semalam. Mungkin hari semalam tu kita teruk kan. Hari ni kita pening kepala apa semua kan. Lepas tu kita tengok, saya harapkan kita, waktu kita teruk tu kan, kita masih ingat Allah Ta'ala, kita istighfar, kita harapkan mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala kita dapat kita dapat ketenangan. Bila kita ketenangan, kita banyak baca Quran, kita banyak beristighfar, kita banyak berselawat pada Nabi. Mungkin graf kita naik jadi 90. Barangkali begitulah maksudnya kan. Hari ini lebih baik daripada hari semalam kan. Begitulah. Ataupun mungkin juga dalam perspektif yang lain. Maknanya kalau kita hari ni kita dapat berzikir 100 kali. Besok kita dapat berzikir 2 zikir 100 kali dua-dua. Mungkin juga begitu maksud dia. Semalam kita dapat 1 je, hari ni kita dapat 2 kali berzikir. Iaitu selawat dan juga kita memuji Allah Ta'ala. Lepas tu besoknya pula kita dapat berzikir, selawat dengan baca Quran. Mungkin begitu juga maksud dia. Kan dia ada pelbagai perspektif kan. Terpulang. Yang pentingnya diri kita sendiri mesti berusaha untuk memperbaiki diri kita kan. Kita tahu diri kita kan. Satu lagi saya nak sebut sini. Apa ni? Dah 10.30 raya. Kita sampai 10 sampai 10.30 cikgu ya. 10.30 tak apalah. Okey ya. Jadi ceritanya saya sebut sini ya. Sebenarnya kan dalam ayat ni kan, dalam ayat dalam potongan terjemahan ayat An-Nasa'i ayat 110 ni kan, dan barang siapa melakukan kejahatan dan menzalimi diri sendiri. Sebenarnya kan orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan silap, yang melakukan fasad apa semua ni, sebenarnya dia menzalimi diri dia sendiri. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, dia beri kita ni 2 jalan. Jalan yang baik dengan jalan yang tak elok. Cuba kita tengok benda yang baik ni kan semua tenang. Tolong orang, kita tenang. Betul tak? Benda baik. Kita baca Quran, hati kita tenang. Kita berselawat pada Nabi, hati kita tenang. Jalan-jalan Allah Ta'ala kata kamu jangan buat fasad. Contohnya kita mengata orang, wow, lepas tu kita tak tenang. Kalau kita berkelahi dengan orang, kalau kita marah orang kan, kalau kita pedajai orang kata kan, kita kena orang kata kan, kita tak tenang. Kita cuma boleh gelak aja. Masuk gelak ni kan, dia bukan satu ketenangan. Sebab itu dia katakan orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan silap, sebenarnya dia menzalimi diri dia sendiri. Allah Ta'ala sediakan jalan yang elok ni supaya kita ni, contohnya, contoh kita kata kita makan benda-benda yang halal kan. Benda yang halal ni benda yang elok, benda yang berkhasiat, benda yang berkualiti. Kenapa kita nak makan benda-benda yang haram? Kan benda yang haram ni akan merosakkan hati kita, akan merosakkan pemikiran kita. Contoh arak sudahlah. Bukan kata orang Islam ni kata benda tu merosakkan ni. Orang yang bukan non-Muslim pun minum arak ni, dia kata apa? Minum arak ni memang don't drive. If you drink, don't drive. Dia kata kan. Sebab apa dia tahu? Bila orang tu minum arak, dia punya mental mesti sudah rosak. Jadi bila mental dia rosak, dia tak boleh berfikir dengan baik, dia tak boleh mandu. Dia pun tahu. Tapi orang akan cakap lah. Orang yang apa ni elit, dia tak minum sampai memabuk tu. Lepas tu, tetap haram ke? Tak, memang betul. Tetap haram. Maksudnya, kita kata apa? Kita kata kalau kita apa? Maknanya kalau kita minum arak, benda-benda yang tak elok tu kita buat kan. Sebenarnya kita menzalimi diri kita sendiri. Kita menzalimi pemikiran kita menzalimi otak kita buat benda-benda yang diharamkan tu. Memang kita sebenarnya menzalimi diri kita sendiri. Allah Ta'ala tak bagi kita buat benda tu sebab tak bagi kita ni menzalimi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita kata menzalimi diri sendiri sebab apa? Allah Ta'ala kata apa? Orang yang buat zalim, ini balasan dia. Orang yang buat dosa, ini balasan dia. Dah disediakan. Kenapa kita nak menjerumuskan diri kita ni dalam benda-benda tu? Kan? Dah disediakan, dah ada kabur. Kamu buat macam ni, api neraka. Kamu buat ini, kamu makan buah zakum. Kamu buat macam ni, balasan dia neraka. Kamu buat gini, kamu akan dapat yang dikata balasan yang pedih. Dah dikaburkan. Kenapa kamu nak buat juga? Orang cakap, secara berbeli kita boleh cakap lah, kenapa kamu tak nak buat? Kenapa kamu buat kan?
Tapi bila kita melaluinya, maksudnya bila kita melalui kehidupan ni kan, kadang-kadang kita kata sebenarnya aku bukan nak buat, tapi dia tak tahulah. Bukan nak kata orang yang tak buat dosa tu dia rasa, tak. Macam mana nak kata ya? Orang kata kamu boleh cakap lah, terus buat benda ni, terus buat benda ni, terus buat benda ni kan. Tapi kan hakikatnya kehidupan kita ni tidak semudah macam kita sebut. Itu betul. Itu yang dikatakan suatu ujian, itu yang kita katakan sebagai satu kekuatan iman kita nak tengok turun naik. Sedangkan Allah Ta'ala pun menciptakan dalam Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, inna hadaina sabil wa imma syakir wa imma kafur. Aku sediakan dua jalan. Jalan kamu bersyukur, jalan kamu kufur. Ada dua jalan situ kan. Okey jadi saya dalam Quran memang banyak ayat suruh kita istighfar kan. Fastaghfiru dalam khutbah pun kan, khatib akan sebut fastaghfiru fa fauzal mustaghfirin. Minta ampunlah, maka berjayalah orang-orang yang sentiasa minta ampun. Begitu Okey. Sekarang ni saya masuk satu isu banyak ni kan. Taubat dan juga istighfar disebut sini Allah SWT banyak menggandikan taubat dan istighfar. Taubat kembali dengan istighfar. Okey Allah Ta'ala yang maksudnya surah Al-Ma'idah ayat 74. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan mohon keampunan kepadanya? Allah tanya kita kenapa kita tak bertaubat dan minta ampun. Maknanya kita kena bertaubat dan kita kena minta ampun. Situ dan banyak lagi ni banyak lagi ni. Sebenarnya saya terlupa. Saya janji dengan tuan-tuan saya nak bagi 2-3 hadis lagi sebagai renungan kita kan. Tak apa, saya express ni Jadi saya ingat cukup sekadar itu saja Cukup sekadar itu tentang hadis yang pertama ni Hadis yang pertama ni cerita tentang istighfar. Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, pengampunan Allah Ta'ala tu sangat luas sehingga dikatakan hadis tadi tu yang kita baca tadi tu, kalaulah kamu datang dengan dosa seisi bumi sekalipun, tapi kalau kamu minta ampun, aku ampun kamu. Subhanallah. Kita ni yang sama manusia ni yang bukan kata isi bumi. Buat sikit je kat aku pasal apa kau minta kat aku? Sedap-sedap kamu kata aku, lepas tu nak minta ampun pula. Banyak cantik. Hang tak tahu betapa hati aku luka. Hang tak tahu betapa aku punya image tercalar. Betapa aku punya sekian. Tu dia siap rawit macam-macam kan. Tiba sikit je tu. Kan. Tetapi Allah Ta'ala ni, itu dosa. Dosa tu. Nak ceritakan manusia berdosa pada Allah ni kan, dia ada dosa yang sangat banyak ni. Kalau kau minta ampun pada Allah Ta'ala, aku akan ampunkan. Tapi kamu kena minta ampun. Tu kamu kena minta ampun. Istighfar. Maknanya kita memang kena sentiasa minta ampun Allah Ta'ala. Dengan minta ampun tu, kita berharap dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah mampu kita ni, Allah beri kita ketenangan. Ada di ujung ni kan, dia kata apa ni? Dia kata sini contoh-contoh istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu ada sayyidul istighfar sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, iaitulah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Kita baca 3 kali, pagi 3 kali, petang 3 kali. Insya-Allah itu sayyidul istighfar kan. Banyak sekali kita baca 1000 pahalanya, tak silap saya wallahu alam. Jadi apa ni disebut sini saya nak sebut sini. Okey. Itu saja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan doa dan juga istighfar kan. Allah Ta'ala yang dulu saya ada sebut kat tuan-tuan kan, saya nak ulang sikit. Ada seorang sahabat jumpa dengan Nabi kan, dia kata ya Nabi Allah, aku ni buat dosa, aku istighfar, Allah ampunkan. Dia kata ya, Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Kemudian dia datang sekali lagi kan, ya Nabi Allah, aku ni buat dosa, Allah Ta'ala ampunkan dosa aku, Allah ampunkan dosa kamu. Dia kata kan, kali ketiga macam tu juga. Kali keempat dia kata, ya Nabi Allah, aku ni kan berdosa minta ampun, berdosa minta ampun, berdosa minta ampun. Aku rasa malu ni. Ini macam sampai bila Allah Ta'ala akan ampunkan aku ni dengan keadaan aku begini ni. Dia kata kamu sehingga kamu jemu minta ampun. Maknanya kan manusia sendiri ni yang rasa kecewa ni, yang sepatutnya tak perlu rasa macam tu. Yang pentingnya kita mesti sentiasa minta ampun kepada Allah SWT kan. Kena minta ampun kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila macam tu, kita jangan ambil take advantage ataupun orang panggil apa, take for granted ke, betul tak tahulah.
Maksudnya dia kata, tak apalah, aku buat dosa, lagi minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan dosa aku. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Itu dipanggil taubat pendosa. Itu dipanggil taubat pendosa. Ada sebut dalam ni. Ni ada ni dalam buku ni. Tapi saya tak nak baca lah. Maksud di sini, kalau kita buat dosa, kita minta ampun, kita kata, tak apa, Allah Ta'ala maaf pengampun, kita ampun. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Dia yang boleh ni memang kita ikhlas hati kita ni. Kita tersilap betul ni. Allah, aku ni buat balik dah panggil ni. Ya Allah. Contoh macam tu kan. Itu kita minta ampun. Okey. Lepas tu kan kita steady. Tiba-tiba ni kita manusia ni hati macam-macam ni kan. Tiba-tiba macam-macam ni. Dia akan nak kena. Tu Allah. Apalah aku ni. Aku dah berjanji ni. Istighfar. Macam tu tak apa. Dia tak ada kata apa. Buat dosa. Tak apa. Lagi Allah Ta'ala ampunkan. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu dia panggil taubat pendusta. Taubat pendusta. Ada sebut. Saya tak baca sini ya. Baik. Cukup saya itu yang saya nak kongsi sikit. Dan saya nak tunjukkan janji saya juga. Iaitu saya nak bacakan ada 2-3 hadis ya. 2-3 hadis sebagai renungan kita kan. Ini tuan-tuan dengar je. Tuan-tuan boleh ambil tibar daripada hadis yang saya dengar ni. Sebagai panduan, sebagai renungan dan juga sebagai peringatan kepada semua ya. Yang pertamanya kan. Hadis ni panjang sebagai terjemahan ni aja. Dah habis ke? Dah habis ke? Masa habis lah? Boleh lagi, insyaAllah. Boleh lagi, insyaAllah boleh. Okey. Boleh lagi saya nak baca 3 hadis saja. Tak apa tuan-tuan, minta maaf lah ya. Baik, yang pertamanya hadis ni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah amal kebaikan sebelum datangnya 7 perkara. Segerakanlah amal kebaikan sebelum datangnya 7 perkara. Adakah kamu mahu menunggu masa miskinmu yang akan menjadikan kamu lupa, atau kayamu yang menyebabkan kamu selalu ingkar, atau sakitmu yang akan menjadikan kamu lemah, atau masa tuamu yang menyebabkan kamu hilang akal, atau kematianmu yang datang dengan secara mengejut sehingga tidak sempat untuk bertaubat, atau menunggu Dajjal yang melahirkan orang-orang yang jahat dengan seburuk-buruk kejahatan, atau hari kiamat. Kiamat adalah hari yang paling derita dan pahit. Hadis riwayat Tirmizi. Saya nak sebut sikit tentang hadis ni ya, sikit je. Yang dia katakan bila kematian kamu datang sehingga kamu tak sempat nak buat apa kan. Contohnya macam ni ya. Contohnya macam kita kan. Sebenarnya kan saya buat analogi, kehidupan kita ni kan macam kita ni sedang bermain. Kita semua sedang bermain. Budak-budak kecil main, budak-budak orang tua pun dia di tempat yang elok di padang apa semua ni kan. Tiba-tiba kan macam orang panggil, kamu balik. Contoh kita main bola, kita tengah main bola, tak ada nak skor ni kan. Ni Mat balik, mak panggil. Tak ada nak skor ni, balik. Balik kan. Budak tu balik lah. Jadi orang tengah main tu, dapat skor lah. Orang kata, tengah sonok kan. Ni, Amran, balik. Pak Ham panggil, balik. Loh, orang nak main lagi ni, balik. Lepas tu, ada orang lain yang tengah main ni. Pemain gantian. Okey, pemain gantian masuk dalam. Tengah-tengah nak main tu. Lah, ni, Kak Ham panggil ni. Dia suruh pergi cari barang semua. Pak, semua balik. Tak ada main lagi tu, dah balik. Begitulah juga dengan kehidupan kita ni ya. Kita ni tengah rasa seronok ni. Tengah nak tengah menempuh kejayaan dalam kerjaya kita ni. Pak, meninggal. Itu dia katakan pulang ke rahmatullah tu. Pak, meninggal. Lepas tu ada orang tu. Tengah baru graduate apa semua ni. Kamu akan bekerja di Ipoh sebagai engineer di sebuah company. Besok pergi. Esok tak ada nak pergi. Petang tu. Loh, meninggal. Tak ada nak pergi. Begitulah kehidupan kita ni kan. Saya teringat kawan saya umur 11 tahun. Kawan saya yang mula-mula sekali kawan yang meninggal ni umur 11 tahun. Kita umur 11 tahun ni ingat apa? Kita alhamdulillah. Ini pun kita tahu ni. Berapa lagi berbaki kita ni kan. Sekarang ni dah 54. Teringat kawan saya. Kawan saya awal meninggal dah. 11 tahun. Tapi umur dia 11 tahun tu kan. Kita kan kata apa? Dah meninggal dah kawan tu. Apa itu je. Tak rasa pun.
kita pun akan dipanggil ke apa, tak ada rasa. Oh, dah meninggal dah. Tapi bila kita dah umur macam ni, kita kata lama dah kawan kita pergi ya. Dah umur 11 tahun dah meninggal. Kita sekarang dah 54 tahun dah. Tolak-tolak lebih kurang dalam 45-46 tahun dah begitu lebih kurang kan. Dia dah pergi mendahului kita. Ada kawan yang ni bawa balik kerja sama belajar dulu. Habis graduate je, kita alhamdulillah lah dapat kerja apa semua. Dia tak ada yang kerja, habis graduate je, udah meninggal. Dah meninggal kawan. Kebetulan kawan tu sebilik yang kita pula. Allah. Kawan anak saya peringkat SPM. Dia nak ambil SPM baru ni, dulu lah. 2 tahun sudah ha. Dah 2 tahun dah kes tu. Tapi sakit. 2 bulan sakit. Jalan. Habis. Jadi maknanya kita ni seperti orang yang sedang bermain di padang. Siapa yang Allah panggil, balik. Tak kira lah hang sempat ke, hang tak sempat ke. Oh tak ada nak tendang ni, tak ada nak skor ni, tak ada nak tanduk bola ni. Tak ada. Kalau sampai masanya, sekian, terima kasih, balik. Begitulah ya. Kita yang masih ada berbaki ni, saya sendiri, keluarga kita, semua-semua kan. Tuan-tuan, ada masa ni kita isilah bersama. Mudah-mudahan kita dapat mengisi hari kita ni bekalan-bekalan yang akan dapat kita bawa pulang ke sana nanti kan. Itu yang pertama. Kemudian hadis yang seterusnya, 2 je. Saya kata satu lagi panjang cerita kan. Sambil satu lagi hadis je. Satu lagi hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara, ini tuan biasa dengar orang dia, 3 perkara akan mengikuti mayat. 2 akan kembali dan tinggal 1. Akan mengikutinya ke kubur ahli keluarganya, hartanya dan amalannya. 3 benda tu. Ahli keluarga ikut kita ke kubur, harta kita ikut ke kubur, sekurang-kurangnya kereta ke motor ke, dia tolong bawa pergi ke apa ke, dan juga amalan kita. Kemudian harta dan ahlinya akan kembali, tinggallah bersamanya amalannya. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih hadis sahih. Jadi saya rasa cukup sekadar itu cikgu nah. Cukup sekadar itu. Minta maaf lah saya ni nak kopi tu lah. Kalau dah kata yang terjun sungguh ni kata. Dia pergi gagau sana sini ya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kalau ada apa yang saya sebut itu menyentuh tuan-tuan ke perempuan ke, saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak ada niat pun ya. Sebenarnya saya nak sebut ni sebagai peringatan kepada diri saya sendiri kan. Yang sebenarnya kan siapa-siapa pun bila kita mendengar itu, saya bercakap ke tuan-tuan yang sudi mendengarnya, semuanya sebagai satu peringatan saja. Tak lebih daripada itu kan. Tak lebih daripada itu. Jadi saya ringkaskan daripada apa kita tengok tadi kan, hadis yang pertama tadi itu menceritakan tentang rahmat Allah Ta'ala sangat luas, tentang keampunannya. Kita perbanyakkanlah minta ampun pada Allah Ta'ala. Minta ampun. Astaghfirullahalazim. Ada hadis sebut, Nabi kata aku beristighfar 70 kali sehari. Ada satu di hadis lain disebut 100 kali sehari kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita pun dah umur macam ni kan, kita atuk sendiri kan. Kita kabur lah, orang tahu dah. Memang betul. Kita sebagai refresh saja. Kita sebagai refresh saja. Kita sebagai refresh saja. Kita susunlah zikir apa yang kita nak buat. Saya lebih cenderung mengajak kita ni sama-sama memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan baca Quran, memperbanyakkan selawat sunat, solat sunat, selawat, dan kita memperbanyakkan istighfar kan. Memperbanyak istighfar. Kalau tuan-tuan rajin puasa, teruskanlah rajin puasa kan. Kalau tuan-tuan sudi bersedekah lah. Tak banyak sehari RM1 ke, sehari RM2 ke, sehari RM3 ke, pulang ikut kita punya kemampuan. Yang pentingnya kita jangan tinggal walau sehari pun kita bersedekah. Macam mana? Sehari bersedekah. Mana hari jumpa budak minta, pakcik minta RM1 pula. Mana hari? Tak ada. Macam apa kalau Syekh Ali Jabir kan, arwah dah almarhum dah kan. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Dia sebut, dia bagi jalan kat kita kan. Saya rasa sangat menarik jalan dia. Dia kata apa, sedekah subuh apa semua. Subuh sedekah kat siapa nak bagi subuh? Budak pun tidur sedap kan. Bukan gitu. Kita buat tabung kita sendiri kan. Buat tabung nak keluar rumah, RM1 ke RM2 ke, tinaklah ni sedekah aku, ni sedekah mak ayah aku. Mudah-mudahan sampai kepada pahala untuk mereka. Tiap-tiap hari RM10. Apa nak sedekah RM10? Jenuh lah. Tak. Sedekah lah berapa pun. RM1 ke, RM2 ke, RM3 ke. Kalau tuan-tuan ada wang lebih kan. Ini calculation kita. Calculation kita ni maknanya kita kena buat satu peruntukan.
kita sendiri buat peruntukan. Saya nak sedekah sebulan RM300. Kalau sebulan RM300, sehari lebih kurang RM10 lah kan. Saya nak buat calculation. Kata apa RM10 je. Teman berlambat duit ni. Sehari RM100 boleh? Boleh. Tak ada masalah. Sedekahlah RM100 ke, tak apa kan. Tapi yang cantiknya, jangan hari ni 100, besok tak ada langsung. Hari ni tu dah hari Jumaat nak. Kini je kirap warna purple. Pelak masuk dalam tu kan. Hari Jumaat aja. Teman buat tiap minggu. Teman bukannya nak buat hari-hari. Dah. Kita seelok-eloknya kan. Sedekahlah tiap-tiap hari. Boleh ke? Boleh. Boleh sebenarnya. Boleh sedekah tiap hari? Boleh. Itu banyak mana? Ikutlah. Itu saya kata. Kalau kita ada RM10. Saya, bukan ada orang nak cakap pun kan. Saya kalau RM10 tu boleh lah. Saya ada lah kan. Kalau RM10 kali 300. Kira siap-siap. Bukan kira siap-siap. Kita sebenarnya bersedekah ni kita kena ada perancangan. Kita kena ada peruntukan. Kan? Supaya kita jadi orang yang bersedekah tiap-tiap hari. Buat macam mana? Saya ada RM1 hari ni. Kalau RM1, 10 hari, RM10, 30 hari, RM30. Jadilah. Sebulan RM30. Apa ada dah tua-tua ni sedekah RM1 aja. RM10. Tak apa. Saya ada peruntukan untuk 30 hari, RM300. Tak apa. Kita keluarkan RM300 sehari. Bila ngajar orang tua ngajar. Bukan. Kalau orang tanya kita kan, boleh kita sedekah ni? Boleh. Yang pentingnya kita cuba amalkan, kita buat tiap-tiap hari kita sedekah. Doa lah, ya Allah ampun dah. Sedekah untuk mak ayah kita kan, tiap-tiap hari. RM1 ke, RM10, RM5, RM6 ke kan. Yang pentingnya ada peruntukan. Kita ada tu, buat keluar peruntukan. Ni, macam mana kita, masing-masing lah kan, masing-masing. Buat macam tu kan. Itu saya kata tadi kan, maknanya saya lebih cenderung untuk mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk sama-sama banyakkan amal kan. Kita banyakkan amal dan kita cuba kurangkan mana-mana yang kita benda-benda yang kekurangan tu kita cuba kurangkan kan. Memang betul kita memang tak boleh nak buat 100% baik apa semua dah. Kita ni kan sebagai manusia kita ni sedang berjalan ke arah menjadi orang yang lebih baik. Kita ni sedang berjalan menjadi orang yang baik. Kita ni adalah orang yang tiap-tiap hari berjalan untuk menjadi orang yang baik dan lebih baik yang diterima di sisi Allah SWT. Bukan baik pada pandangan manusia, tapi baik di sisi Allah SWT. Itu satu. Tetapi, kita ni bukan manusia yang muka morang ni. Tengok dia tu. Apa itu aja. Macam ini gayanya. Tak boleh. Kita ni kan, dia yang macam tu, kita yang macam ni, kita ni semanusia aja. Allah Ta'ala jangan pilih. Dia ni okey. Ikhlasnya dia ni aku terima. Yang dia ni, yang rupa ni tu kan, dia tu kena sedar, dia kena minta ampun. Kena istighfar. Kalau orang tengok orang tu macam lebih kurang, kita tak boleh kata, apa hang kau ni? Bukan begitu. Kita doa mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dari Allah Ta'ala saja. Orang tu kan, dia sendiri kena sedar, dia sendiri kena minta ampun. Mana maunya dia sedar sendiri? Tak ada orang sedar sendiri ya. Jadi kalau kita ada keupayaan nak ajak dia, Mat, jangan macam ni kan. Kita ni dah macam ni, sama-sama lah kita ni. Okey, tak apa. Kalau ada orang yang dia respect, ada orang yang dia boleh cakap macam tu, dia boleh cakap macam tu kan. Kalau tak boleh tu, kita kata apa? Aku manusia, dia pun manusia, sama-sama sedang berjalan untuk menuju kecintaan Allah Ta'ala kan. Itu sebenarnya kita nak kan. Minta maaf banyak-banyak lah tuan-tuan dan perempuan. Saya bercakap macam ni. Saya sebenarnya bercakap untuk diri saya sendiri sebagai menjadi renungan ataupun peringatan kepada saya sendiri kan. Tuan-tuan doakan mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk sentiasa taat kepada Allah Ta'ala kan. Okey, itu saja ya. Jadi saya tak cakap banyak dah. Saya kembalikan kepada Cikgu Rahim. Minta maaf apa-apa yang silap. Kita minta istighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Ya, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar bin Syahidan yang sudi bersama kita lagi pada malam ni. Macam saya sebutkan tadi secara berjalan terjun, waktu maghrib tadi saya jumpa Ustaz di surau dan minta Ustaz jadi khalifah pada malam ni dan alhamdulillah Ustaz setuju dan kita sama-sama dapat membaca Al-Quran dengan Ustaz tadi dan seterusnya kita mendengar tazkirah yang Ustaz
sebut tadi, start daripada pukul 10.30 tadi kata nak habis dah masa. Rupanya banyak benda yang Ustaz nak cerita kat kita. Nampak pun masih tak habis lagi. Banyak benda lagi sambung-sambung sampai pukul 11 dah ni tuan-tuan dan puan-puan. Tu pun masih tak habis lagi. Jadi banyak, insya-Allah Ustaz. Jangan risau Ustaz. Nanti ada kecemasan lagi, kita panggil lagi Ustaz. Boleh sampai, boleh sampai lagi, insya-Allah kami sedia mendengar. Jadi alhamdulillah apa yang disampaikan sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh kita jadikan sebagai panduan hidup kita, terutamanya untuk bekalan kita lah. Kalau kita pun dah tahu, Ustaz sebutkan tadi, jangan tunggu 7 perkara berlaku baru kita nak buat, kan? Jadi kita boleh buat daripada sekarang untuk kita menjadi kekasih Allah SWT. Jadi sekerapkan meminta ampun kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, sentiasa berdoa, jangan menjadi orang sombong, tak berdoa, rasakan bahawa dia mampu, dia sendiri mampu untuk apa yang dia hajatkan. Kerana dia tak berhajat kepada Allah SWT, dia tak berdoa, jadi sombong. Dia rasa dia sendiri dengan kemampuan dia mampu untuk buat, sedangkan segala sesuatu itu adalah daripada Allah SWT. Allah yang mentakdirkannya dan menjadikannya dengan izin Allah SWT. InsyaAllah baru kita dapat benda yang kita hajatkan. Jadi perlulah kita selalu meminta ampun kepada Allah SWT, beristighfar kepada Allah SWT, berdoa dan istighfar, dan seterusnya, seperti mana Ustaz sebutkan tadi, banyakkan juga zikir, solat dan sebagainya, puasa kalau kita mampu, bersedekah setiap hari yang disebutkan. Jadi terima kasih lagi kita ucap kepada Allah Ustaz. Jadi masa dah pukul 11 dah, ataupun sebenarnya Ustaz memang tak mau bagi peluang kita berinteraksi dengan Ustaz apa ni, tak mau tanya ke apa. Allah Alam, nak minta apa satu lah kot. Boleh tak Ustaz satu soalan? Yang saya mampu, saya ni lah. Rasanya kalau tak tanya pun tak apa. Kalau satu soalan kot. Nak minta ajar salbiah lah kot. Nak ajar salbiah daripada Pak Muntak. Kalau ada nak benda nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz orang Perak ke Ustaz? Ustaz tutup Orang Manjung, Sewan. Ya kan, orang Parit. Bunyi macam orang Parit dia cakap. Saya nak tanya sikit, macam mana yang dimaksudkan iman kita ada masa dia bertambah, ada masa dia berkurang? Terima kasih Ustaz. Apa ni, ringkasnya macam ni aja kan. Sebenarnya yang dimaksudkan iman tu meningkat dan kurang tu kan, sebenarnya dari sudut penciptaan makhluk ni, dia malaikat berbeza dengan manusia. Kan? Malaikat berbeza dengan manusia. Malaikat tu dia punya iman lah, kita kata kan. Iman ya. Dia meningkat saja kan. Manusia ni, sebab manusia ni adalah makhluk yang unik. Dia ada akal, dia ada jasmani, dia ada roh. Kan? Dia ada akal, jasmani dengan roh kan. Jadi kan dengan 3 unsur yang berbeza ni kan, menjadikan manusia tu kan, dia kadang-kadang boleh menyebabkan iman dia kadang meningkat, iman dia menurun. Bukan sebab itu yang kita kata iman tu meningkat atau menurun kan. Sebab manusia ni kan, bila dia manusia ni adalah makhluk yang unik. Jadi dia ni kan, dia ni ada dosa, ada pahala, ada buat silap, ada yang buat tak ni. Kerana peristiwa-peristiwa yang berlaku sekeliling dia tu kadang-kadang menyebabkan dia tu bertambah iman dia ataupun iman dia merosot kan. Itu maksud iman kita tak ada sampai kufur. Bukan maksudnya iman meningkat ataupun menurun ni sampai peringkat kita kufur. Dah. Maksudnya tahap level dia tu kan. Macam orang kata bateri lah kan. Sampai masanya bila kita pakai agaknya
makhluk yang dia kata malaikat tu bateri dia kan full sedia 100 kan. Macam kita ni, sebab kita ni benda baru kan. Kita ni benda baru. Bukan kita kata begitu iman kita ni bukan maksudnya kita manusia dia memang sifat dia akan ada rasa iman dia akan merosot dan kita akan rasa beza dia kan. Kalau kita banyak kadang-kadang bila kita buat benda-benda tu tanpa kita ketahui, kita sebenarnya buat silap. Kadang-kadang orang bercakap pun kan, orang bercakap apa ni, kadang-kadang orang tu tak niat pun nak cakap apa-apa, tapi kerana manusia ni ada 3 unsur tadi tu kan, tafsiran dia berbeza. Even kalau orang bercakap pun kan, orang cakap. Kalau orang tulis yang kata dia kan, orang tulis tu sila keluar. Tapi kalau orang baca, sila keluar. Kalau orang tu baca macam tu kan, dia kata, dia marah ke ni? Kalau dia baca macam tu. Tapi kalau dia baca, oh sila keluar ya. Dia lain. Tapi orang akan cakap pula, ada ke bila orang tulis marah tu orang akan baca, sila keluar. Bukan begitu kan? Bukan begitu maksudnya. Dia kadang-kadang manusia ni, dia bila dah ada akal, dia ada apa semua, kadang-kadang dia tafsir. Orang bercakap dengan, tengok muka dia tu. Muka dia waktu masam aja kan. Contoh kata kan. Padahal tu memang kawan tu muka dia memang apa itu. Dia kan memang susah nak senyum kita kata kan. Susah nak senyum. Ada seorang tu muka dia tak senyum pun tapi dia macam ni. Tengok dia senyum. Padahal dia bukan senyum pun. Dah muka dia apa itu kan. Itu kata tafsiran manusia tu. Bila tafsiran manusia begitu tu kan, dia kadang menjentik hati manusia jadi macam kita buat silap lah tu kan. Tanpa kita sedari. Kita melakukan kesilapan tanpa kita sedari. Sebab itu kita dia merosot. Jadi kan kadang-kadang ni kalau kita sedar kita tu merosot, tak apa. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Yang tak sedar tu berat tu. Dia terus dia sampai. Cuba tengok. Saya dia main gurauan. Kadang-kadang orang tu kecil hati dengan gurauan. Kan. Orang tu gurau je. Ada kes betul tau si cerita ni tau. Ada setengah orang, dia boleh, panjang pula jawapan dia. Tak apa, sikit je. Dia sini, ada setengah orang, dia suka bergurau. Dan dia boleh bergurau dengan orang. Tetapi, kawan dia ni, ingat dia ni kaki gurau, dia bergurau dengan kawan tu. Sekali je kawan tersebut. Contoh dia katakan, amboi hang, makan tak ingat kat aku. Sentap terus. Padahal kawan tu bercakap sekali je. Hak sentap tadi tu, dia cakap kawan dia kan, ni kalau makan lah, mak mentua lalu kat belakang pun tak nampak. Betul lah, lalu kat belakang mana nampak kan. Ni kalau makan lah, tak baca bismillah apa semua kan. Dia gurau lah kan, gurau. Jadi kerana sifat manusia yang begitu tu, memang akan menyebabkan kita tu kurang apa semua. Mana manusia kan, benda baru apa semua. Dan kita ni, memang ada hadis sebut dia kata, kalau kita ni iman, ada manusia tu iman dia akan turun naik kan. Cara kita nak menaikkan iman kita balik kan, kita kena sentiasa baca Quran, istighfar banyak-banyak. Lepas tu kita kena selawat banyak-banyak. Lepas tu apa ni? Apa saya disebut? Ada dalam buku tu tadi. Saya tak masukkan di sini kan. Ringkasnya macam itulah ya. Saya harap apa yang saya sebut tadi, maksudnya manusia ni dia ada unsur dia yang tersendiri, yang unik. Dan sebab itulah kadang-kadang tu boleh menyebabkan manusia tu melakukan kesilapan-kesilapan tanpa disedari kan, sama ada melalui tafsiran dia ke, melalui apa ke, sesama manusia kan. Itu boleh menyebabkan kita ni kadang-kadang iman kita tu merosot. Begitulah, Allah alam lah. Kalau tak terjawab pun saya minta maaf lah nah. Bukan macam itulah, hanya saya mampu jawabnya. Wallahu alam bisawab, insya-Allah. Terima kasih Ustaz dengan pencerahan yang panjang lebar tu. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Haja Saldia yang sudi berinteraksi dengan Ustaz, dan terima kasih juga kepada jawapan yang telah diberikan oleh Ustaz, jawapan yang saya rasa dari hati yang disebutkan, yang apa bersungguh-sungguh nampak dalam penyampaian Ustaz sepanjang waktu ni, memang nampak cara yang apa ikhlas menyampaikan dengan bersungguh-sungguh kepada kita. Dengan gaya yang tersendiri, yang menarik, yang nampak menyebabkan saya tengok tuan-tuan dan puan sentiasa tersenyum. Alhamdulillah. Senyum itu sedekah. Okey, alhamdulillah. Jadi sebagai penutup, saya nak minta Ustaz teruskan dengan doa untuk kita semua, semoga kita semua boleh
rahmat daripada Allah SWT, kita semua boleh kejayaan dunia akhirat. InsyaAllah kami akan aminkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik salim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidni ilma warzuqna fahma waj'alna minal ibadikas sholihin. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام. اللهم لا تحرمنا ما عندك بشر ما عندنا حسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله. تقبل الله منكم. Minna minkum taqabbal ya karim. Amin 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 ya Allah. Amin Rahman amin Rahim ya Allah. Ya Ustaz, teruskan lagi dengan pendengarkan doa khatam Al-Quran secara bernasyid. Kami nak ikut Ustaz pula. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma jahilna warzuqna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Begitulah terujarnya Ustaz kita. Jadi yang biasa sangat Ustaz baca pun jadi tersasul kerana begitu terujar. Alhamdulillah sangat mengujarkan kami pada malam ni, bertenaga insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, sampai setakat ni saja program kita pada malam ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang terus istiqamah dan juga kepada Ustaz yang jadi khalifah dan juga guru kita pada malam ni, insya-Allah. Stand by Ustaz, ada waktu lagi lain kali insya-Allah kita jemput insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.